Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Astaghfirullahalazim. 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 Alhamdulillah, Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Selamat hari Isnin yang barakah. Hari Isnin yang sebagai permulaan hari ya. Ramai yang kelang kabut pada hari Isnin ni, yang sedang menuju ke tempat kerja, yang sedang menghantar anak sekolah, yang sedang buat persiapan. Kan ada istilah Monday blues lah kan. Tapi orang Islam hari apa pun tidak ada perbezaan. Setiap hari adalah satu hari yang baru. Setiap hari adalah peluang yang baru. Setiap hari adalah satu kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk semakin dekat dengan Allah ataupun semakin jauh. Semakin kita mengenal Allah ataupun semakin jahil. Kita semakin menyucikan diri ataupun mengotorkan diri. Setiap hari adalah hari yang sama. Subhanallah. Sama, tuan puan sekalian, nama saja kan. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Hanya pada nama sahaja. Tapi setiap hari begitulah kehidupan kita. Yang membezakan bagaimana kita memulakan hari tersebut. Jadi muslimin muslimat, bagaimana kita mulakan hari pagi ni? Mungkin ada yang bangun awal sebelum subuh. Ada yang selepas subuh baru tersedar. Ada yang dah pun membuka Al-Quran, dah membaca dan tadabbur. Ada yang dah dengan zikir-zikir selawat yang telah ditetapkan. Contoh zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah. Begitulah yang membezakan hari kita adalah bagaimana kita memulakannya dan bagaimana kita mengakhirkannya. Yang lain tu pada nama sajalah. Hari kerja, hari tak kerja, hari minggu,
Kita panggil apa ni, weekdays dengan kita sebut apa ya kalau tengah-tengah ni, office hour dan sebagainya, itu istilah. Subhanallah, muslimin muslimat dimata Allah sekalian. Dan di antara kita sesama kita pun tak ada beza sebenarnya. Tidak ada beza sedikit pun. Walaupun ada perbezaan dari sudut zahir, rupa paras, ada beza nama, keturunan, pangkat, jawatan, apa saja itu beza dari sudut sesama manusia. Tetapi muslimin muslimat, di sisi Allah, satu je membezakan kita, iaitu takwa. Jadi mudah-mudahan ada di kalangan kita pada saat ini orang yang bertakwa, orang yang soleh, yang kita boleh mendapat keberkatan daripada beliau. Subhanallah, kita tidak tahu. Walaupun di alam maya, jika ada di kalangan kita ni, bukan jika, insya-Allah mudah-mudahan ada. Bukanlah orang itu yang memberi berkat kepada kita, tetapi Allah yang memberi berkat kepada kita semua yang hadir, kerana barakah orang-orang yang soleh seumpama ini. Kan, orang-orang yang soleh yang ada bersama, yang hadir bersama, lalu kita dapat tempias orang-orang soleh. Masya Allah. Sahabat-sahabat dimata Allah sekalian, di hadapan saya ini ada ramai wanita. Ramai wanita lah, lebih ramai wanita, 90% wanita. Masya Allah. Ramainya di kalangan muslimat. Dan ada sebahagian kecil muslimin. Di kalangan kita ini ada ahli Al-Quran yang suka baca Quran. Subhanallah, ada ahli ilmu yang suka menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu. Ada ahli sedekah yang suka bersedekah. Ada ahli qiyamul lail yang suka menghidupkan malam dengan ibadah-ibadah. Mudah-mudahan bergabunglah kita ya, bergabung. Sebab kita tak mampu untuk menjadi ahli semuanya. Jadi ahli solat, jadi ahli siyam, puasa, ahli sedekah, ahli qiyamul lail, kan, jihad fi sabilillah. Jadi kita bergabunglah. Di mana kita nak bergabung ya? Di majlis ilmu. Di majlis ilmu lah yang menghimpunkan berbagai latar belakang. Di majlis ilmu lah yang menghimpunkan orang-orang yang kekuatan yang berbeza. Masya Allah. Jadi muslimin muslimat, kita mungkin kuat dengan istighfar, tapi kita lemah selawat. Ada sahabat kita ni yang hadir ni selawat sampai 10,000 kali sehari, 5,000 kali sehari. Mungkin ada di kalangan kita yang kata, saya bukan ahli mana-mana Ustazah, saya tak kuat, saya tak ada istiqamah, saya tak ada mana-mana pun kuat. Itu tak kuat, ini tak kuat, semua lemah. Jadi permulaannya macam mana? Hadirlah majlis ilmu. Walaupun tak mampu di alam fizikal, hadir di alam maya ni. Mudah-mudahan dengan berkat itu, akhirnya kita akan tergolong. Sebab pintu syurga juga membahagi-bahagikan ahli-ahlinya. Ada pintu syurga babus sedekah, orang yang suka bersedekah. Ada pintu syurga babus salah, namanya pintu salat, orang yang jaga salat, orang yang selalu memelihara salat fardu dan memelihara salat-salat sunat. Kita dah share kan tentang bab salat sunat. Salat sunat mutawatir itu kan, salat sunat awabin, minta maaf, solat sunat awabin. Muslimin muslimat dimata Allah sekalian, cuba tengok minggu lepas kita ada share solat sunat tahajud, solat sunat duha, kita cuba jaga kan. Masya Allah, akan dipanggil masuk melalui babus salah. Kemudian ada pintu syurga yang namanya babul jihad, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, yang berjuang di jalan Allah. Sama ada dengan jihad ilmu, sama ada jihad ekonominya, ataupun jihad fi sabilillah yang betul-betul pergi ke medan perang. Subhanallah. Kemudian ada babur rayyan ataupun babus siyam, sama. Pintu yang akan dimasuki oleh orang-orang yang, pintu syurga yang akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Jaga puasa Ramadan, jaga pula puasa sunat dan sebagainya. Masya Allah. Kemudian ada lagi pintu-pintu yang lain, tapi yang dalam hadis yang sahih, Nabi sebut, sesungguhnya pintu syurga Allah itu ada 8. Allah memiliki 8 pintu syurga. Dalam hadis sahih sebutkan 4 sahaja. 4 sahaja pintu syurga yang disebut dalam sebuah hadis sahih yang disebutkan tadi. Babu salah, babu siyam, puasa. Babu siyam, babu rayyan, sama, pintu orang berpuasa. Kemudian babu jihad, orang yang berjihad. Kemudian babu sedekah, orang yang bersedekah. Dan 4 pintu lagi ada disebut dalam hadis-hadis Nabi yang lain, tapi ia tidak secara jelas sebagaimana 4 pintu.
Ada yang kata babu ilm, ada babu zikr, ada juga babul bir walidain. Masya Allah. Ada pintu zikir. Orang yang banyak berzikir, ada pintu dia akan masuk. Pintu syurga khas untuk orang yang banyak berzikir. Selalu lidah dia zikrullah. Tuan-puan sekalian, lidah kita ni kalau banyak zikir, dia akan mengalahkan segala maksiat lidah. Dia akan mengalahkan. Mustahil orang yang kuat zikir, dia akan mengumpat. Mustahil orang yang kuat zikir, dia suka mengata orang, suka mengeji, sama ada dengan lidah ataupun dengan tangan. Mustahil. Jadi kita boleh katakan, orang yang bila komen dekat FB, bila up status, perkara-perkara yang keji, suka maki hamun. Atas sebab apa pun lah dia maki hamun. Walaupun dia kata memang patut dimaki ke, memang sekian-sekian, tapi dia kawal lidah dia, dia kawal tangan dia. Tangan ini mewakili lidah ya. Kata-kata lisan ataupun kata-kata tangan, sama. Kata-kata tangan dan kata-kata lisan, keduanya daripada hati. Muslimin-muslimat, keduanya daripada hati. Berhati-hati. Subhanallah, kata-kata lisan ataupun kata-kata tangan. Mustahil orang yang suka zikrullah, dia mengadu domba. Cakap yang ni, supaya dua orang ini saling bergaduh. Mustahil. Ini berlaku di media sosial hari ini. Sebab lidah yang banyak zikrullah akan mengalahkan maksiat, akan mengalahkan dosa lidah. Masya Allah. Allahu Akbar. Dia akan mengawal. Mana mungkin ya lidah yang banyak sebut subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, segala pujian bagi Allah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat, zikir subhanallah walhamdulillah, kita dah baca dah hadis sebelum ni. Tamla'u wa tamla'ani bainal ardi was samawat. Dia akan memenuhi antara langit dan bumi. Siapa yang beramal dengan zikir subhanallah walhamdulillah akan memenuhi pahalanya antara langit dan bumi. Dan zikir subhanallah sahaja, alhamdulillah sahaja, dia akan memberatkan timbangan amal soleh. Masya Allah. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ya, dua kalimah dicintai Allah, berat pada timbangan. Subhanallah. Siapa yang melazimi istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah. Lazimi selawat, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mustahil ya lidah yang begitu, yang selalu banyak zikrullah. Tapi ada yang kata, Ustazah, ada orang tu kuat zikir, saya tahu banyak zikir sehari dia 1,000, 2,000, selawat 5,000. Tapi mulut tetap maki hamun. Kita boleh katakan, subhanallah, dia zikrullah dalam keadaan lalai. Dia zikrullah dalam keadaan lalai. Tetapi dia tidak melalaikan zikrullah. Macam mana? Apa maksud tu? Subhanallah, muslimin muslimat, kalau kita zikir tapi lalai, itu lebih baik daripada kita melalaikan zikir. Faham ya? Orang yang melalaikan zikir maksudnya langsung tak berzikir. Jadi kita zikir dalam keadaan lalai, dalam keadaan tidak khusyuk, itu lebih baik. Itu masih lebih baik daripada orang yang melalaikan zikir, langsung tak zikir. Tetapi yang terbaik adalah orang yang zikrullah dalam keadaan khusyuk. Zikrullah dalam keadaan menghadirkan hati. Bila sebut astaghfirullah, ya Allah aku mohon ampun, terasa dalam hati tu minta ampun dengan Allah. Bila sebut la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, dalam hati kita pun berdetik, tiada tempat bergantung melainkan Allah, tiada sembahan melainkan Allah. La ilaha illallah terus dalam hati kita terdetik. Tidak ada tempat kita minta tolong, mengadu, mohon perlindungan melainkan Allah. Itu semua terkandung dalam la, tiada ilaha, sembahan, tiada tempat minta tolong, tiada tempat mengadu, tiada tempat dituju, tiada sebab lain aku buat ni, semata-mata illallah, kecuali Allah. Bila sebut, sebab itu la ilaha illallah, Nabi sebut afdalu zikru la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal, seafdal zikir, kalau kita nak memilih sebab banyak sangat zikir, tak tahu nak beramal yang mana, afdalu zikru kalimah la ilaha illallah.
Nabi SAW bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengakhirkan kalimahnya, barang siapa yang akhir kalimahnya, perkataan akhirnya di dunia ini, saat dia nak mati kalimah la ilaha illallah dakhalal jannah, dia pasti masuk syurga. Dia pasti masuk syurga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, dia pasti masuk syurga. Allahu akbar. Dakhala tu fi'il madhi, bukan fi'il mudhari', bukan fi'il amal, tapi satu fi'il madhi yang past tense. Maksudnya di situ ada satu jaminan yang kuat, dia pasti masuk syurga. Sahabat, jika di dunia ini kita kurang menyebut dan berzikir dengan kalimah la ilaha illallah, sangat susah untuk saat mati kita menyebut kalimah ini. Jika saat kita sihat sekarang, kita masih diberikan Allah kekuatan, kesihatan, waktu, masa, dan kita masih tidak mampu memperbanyakkan kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bayangkan saat mati, nyawa dah dihalkum, saat itu sakit yang terlampau sangat, saat ketika itu dada kita nak pecah ketakutan menghadapi sakaratul maut. Berganda lagi susah dan sukar untuk kita mengucap kalimah la ilaha illallah. Faham kan maksud saya? Kalau time senang, time mudah, time sehat, time kuat sekarang pun susah nak sebut, apatah lagi apabila saat kita dada kita nak pecah ketakutan, kepala kita berpeluh-peluh, badan kita berpeluh kerana ketakutan. Kita tidak tahu masa tu kita sedang melihat apa. Di hadapan kita, adakah kita melihat kan rupa malaikat maut dalam rupa yang mengerikan, sehingga kita terlupa untuk mengucap kalimah la ilaha illallah. Subhanallah, Allahu akbar. Sebab itu kita akan mati sebagaimana kita hidup. Orang yang hidupnya melalaikan zikrullah, na'udzubillah, dia mati dalam keadaan tidak mampu menyebut nama Allah. Zikrullah itu maksudnya menyebut Allah. Subhanallah, Allahu akbar. Jadi sahabat, hari Isnin yang mulia ini, kan, hari Isnin ni yang barakah ini, hari apa pun semuanya barakah. Kita yang menentukan hari itu barakah atau tidak. Kalaupun hari Jumaat, tapi kita tidak mulakan dengan zikrullah, dengan baca Quran, dengan memuji Allah, walaupun hari Jumaat, hilang keberkatan kepada kita. Hari itu tetap barakah, tetapi kita tidak dapat. Bila tiba hari Jumaat, semua orang masuk pada hari Jumaat, walaupun orang enggan. Aku tak nak Jumaat, aku tak nak Jumaat, aku nak stay Khamis. Tetap dia akan masuk juga. Subhanallah. Semua masuk ke pintu gerbang hari Jumaat yang dikatakan hari yang paling barakah. Tapi tak semua dapat memetik buah barakah. Ada orang masuk ke kebun dan dia dapat petik buah. Ada orang masuk ke kebun tapi tidak dapat memetik buah. Sebab apa? Dia tidak ikhtiar untuk memetik. Dia melihat sahaja. Dia tengok je buah. Sampai dia keluar pintu belakang, dia tak dapat apa-apa. Kita masuk ke hari-hari yang barakah, tapi kita tidak memetik buah hikmah, buah rahmat, buah barakah. Sebab itu perlunya usaha. Masya Allah, petik buah pun kena usaha. Muslimin, muslimat di mata Allah sekalian, Masya Allah, maka marilah sama-sama kita memulakan hari ini, pagi ini, sebagaimana amalan kita. Siapa yang, ya mungkin ada yang baru follow Ustazah Asma, baru tahu Ustazah buat apa pagi-pagi ni. Kita ada kuliah Riyadhus Salihin, kitab Riyadhus Salihin, dan penjelasannya siapa yang nak memiliki boleh pergi ke akaun Shopee galeriuah.com. Tak ada .com, Galeri UAH. Itu saja. Kemudian muslimin muslimat, subhanallah, kita memilih kitab ini, maksud dia adalah taman orang saleh. Di dalamnya himpunan hadis-hadis Nabi, dalil-dalil daripada hadis yang sahih. Sebahagian saja hadis yang hasan. Dia menyebut dan menghimpunkan ilmu akidah, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Banyaknya tasawuf. Ya, tapi akidah pun memang masuk. Fiqh pun ada selit-selit, tetapi paling utama ilmu tasawuf, iaitu mengenal diri kita, mengenal Allah, ilmu tentang akhlak kita. Masya Allah. Jadi sahabat yang dirahmati Allah sekalian, dan setiap hari
kepada siapa yang selalu mengikuti kita, kita akan mulakan dengan Al-Fatihah. Kemudian kita akan baca selawat. Sebenarnya kita boleh je mula selawat dulu. Kita susun ya. Sebab lepas Al-Fatihah kita baca 10 ayat awal dan 10 ayat akhir Al-Kahfi. Kemudian kita baca Asma'ul Husna. Kita boleh je lepas tu baca selawat. Boleh selawat 10 kali. Kita selawat yang ringkas. Tapi sempurna. Masya Allah. Okey. InsyaAllah. Mungkin ada orang yang tengah sibuk kan. Tak sempat buka Quran. Tak apa. Anda kuatkan saja volume ni. Sama-sama mendengar Al-Quran. Tak sempat baca. Tak sempat lidah nak baca. Biar telinga sempat dengar Al-Quran. Nabi sendiri pernah meminta sahabat baca Al-Quran. Kemudian sahabat tu berkata, ya Rasulullah, engkau lebih afdal. Kan? Maksudnya bacaanmu lebih afdal ya Rasulullah. Tapi Rasul menjawab, aku ingin mendengar. Maksudnya Rasul bukan nak baca waktu tu, Rasul nak dengar saja. Aku ingin mendengar bacaanmu. Subhanallah. Maka Rasul suruh dia baca. Lalu bila sahabat itu membaca, Rasul menangis teresak-esak. Subhanallah. Jadi kalau kita tak sempat nak baca Al-Quran pagi ni, dengarkanlah bacaan Al-Quran. Walaupun bacaan saya tak sedap tuan-puan sekalian. Dan memang tak nak sedapkan pun. Sebab saya muslimat, saya wanita. Jadi saya baca biasa saja. Tanpa mendayu-dayu ya. Baca biasa saja. Jadi saya harap sahabat-sahabat boleh ikutlah sikit-sikit. Sebab yang kita baca tu sebenarnya yang kita kena hafal. 10 ayat Al-Kahfi paling utama. Kalau mampu hafal juga 10 ayat akhir, Alhamdulillah. Tapi hadis yang sahih yang paling kuat, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menghafal, beramal, dan kita kena beramal lah, bukan sekadar hafal 10 ayat Al-Kahfi, man ahsaha, barang siapa, bukan man ahsaha, man ahsaha, barang siapa yang membaca, menghafal 10 ayat Al-Kahfi, maka dia akan selamat daripada fitnah Dajjal. Fitnatul Dajjal. Kena faham fitnah Dajjal ini bukan nanti Dajjal yang mata satu tu saja, yang ada pada dahinya kafarah. Tetapi fitnatul Dajjal telah bermula daripada hari ini. Telah bermula daripada zaman Nabi lagi. Dajjal ni maksudnya kazab, penipu. Dajjal penipu paling besar. Tapi ramai manusia tetap percaya. Walaupun jelas sangat. Kerana manusia ketika itu. Sebagaimana manusia hari ini. Sahabat-sahabat di mata Allah sekalian. Bukan tidak jelas ya. Apa yang Allah sebut. Apa yang Nabi sebut. Perbuatan ini haram. Perbuatan ini wajib. Tapi manusia telah meninggalkan. Kerana ujian fitnah dunia mempesonakan. Masya Allah. Muslimah kita bukan tak tahu. Kalau berzumba. Minta maaf saya sebut lagi pasal zumba. Sekarang dah meriah pasal zumba ni. Berzumba di khalayak ramai. Dengan berpakaian ketat. Melompat-lompat itu satu perbuatan yang berdosa. Berdosa tuan-puan sekalian. Saya tak sebut perbuatan tu haram. Sebab zumba tu tak haram. Tetapi zumba di khalayak ramai itu mendatangkan dosa. Kalau zumba dalam bilik, dalam studio sama perempuan, zumba lah. Nak sihat kan, nak kurus. Nak dapat berat badan yang seimbang. Alhamdulillah. Tapi ia boleh mendatangkan dosa bila bercampur dengan maksiat. Apa itu maksiat? Apa sahaja perbuatan yang membawa Allah murka. Allah murka. Subhanallah. Wanita itu cantik. Wanita itu indah. Tapi kecantikan dan keindahan yang sebenar pada wanita adalah pada mahkota sifat malu. Malu itu adalah mahkota kecantikan wanita. Dan bagaimanapun rupa anda, bagaimanapun fizikal anda, kalau ada sifat malu, itulah erti sebenar seorang wanita yang cantik dan indah. Yang cantik, indah, rupa parah dan sebagainya, tapi hilang sifat malu, asyik posing, pusing-pusing, macam-macam lah ya, joget-joget dan sebagainya. Dia indah pada mata manusia. Tapi pada mata hati, pada pandangan Allah, pada pandangan para malaikat, ia tidak indah. Subhanallah, Allahu Akbar. Sebab hakikatnya kita semua ni tengkorak je kan. Tengkorak je belaka. Mati dikuburkan. Cantik macam mana tetap. Manusia akan bakar kalau orang bukan Islam yang ada setengah bakar. Cantik macam mana pun akan ditanam di bawah tanah. Dimakan ulat-ulat. Tetapi wanita yang ada sifat malu, dia tetap kekal indah. Tetap kekal indah bagaimanapun rupanya. Jadi sekarang ini nak mencari wanita yang ada sifat malu semakin kurang. Semakin kurang. Belum keluar Dajjal yang betul.
Sekarang ni kucu-kucu Dajjal saja yang memperindahkan. Melihat bila pakai macam ni orang puji, bila solat macam ni orang puji, bila buat asyik-asyik macam ni ramai yang puji. Dulu nak dapat follower tak ramai. Tak ramai follower dulu. Buat konten-konten biasa tak ramai follower. Bila buat konten-konten joget ramai follower. Bila dah pandai bertabarus, hias-hias, solat-solat berlebihan, ramai orang follow. Bila buat apa orang lain buat, banyak ramai orang follow. Kita pun buat dah juga kan. Buat juga. Tertipu. Itu belum Dajjal sebenar keluar. Sekarang manusia bukan ada orang yang paksa pun kita buat. Tak ada pun orang ugut. Kalau kamu tak buat TikTok joget-joget ni, kamu akan kenakan hukuman ke, kamu kena simbah IC ke. Contoh je ni ya. Maksud saya tak ada orang paksa pun. Sekarang yang buat itu kerana hawa nafsu. Tak ada yang paksa. Dan kau tak buat pun tak ada mudarat apa-apa. Masya Allah, Allah Akbar. Dan bukan terdesak, tak ada makan minum. Buat baru dapat makan minum, tak. Tapi bila Dajjal sebenar keluar, masa itu Allah berikan Dajjal ni kemampuan untuk jadikan satu tempat itu kering kontang, kemarau, tak ada makanan. Sampai berhadapan dengan kematian, kebuluran. Sebab itu ketika Dajjal, walaupun kita tahu dia menipu, tapi manusia yang telah pun sedia lalai. Saat tidak ada Dajjal yang sebenarnya dah lalai sekarang. Tertipu dengan diri sendiri, tertipu dengan dunia. Bila Dajjal Al-Kazab itu keluar yang sebenar, maka tidak susah pun untuk Dajjal mencari seramai mungkin yang akan mengikutinya dan mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala dan bergantung kepada dia. Hari ini manusia telah mula bergantung kepada media sosial. Rasa dengan dia buat konten sekian, kemudian dapat customer sekian, dan itulah yang menjadi punca rezeki. Dia akan buat apa saja, sanggup buat iklan macam mana sekalipun, kerana dia tahu dengan cara begitu dia dapat close deal. Dengan cara begitu dia dapat customer. Dia mula merasakan media sosial lah sumber rezeki dia. Media sosial lah yang menaikkan dia. Media sosial yang membuka pintu-pintu rezeki. Masya Allah, muslimin-muslimat. Mudah-mudahan kita terselamat daripada penyakit-penyakit seumpama ini. Mudah-mudahan kita terselamat daripada penipuan hawa nafsu kita sendiri. Kan Allah SWT berfirman, sesungguhnya syaitan itu akan mengindahkan perbuatan buruk kamu. Syaitan itu akan memperindahkan perbuatan buruk kamu. Subhanallah, dengan tipu dayanya yang sangat halus. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat. Bila kita buat iklan cara biasa, jualan tak laju. Jualan tak laju. Tapi bila buat, kan, muslimin muslimat, kalau kita nak promote, tolong jangan menipu. Saya kalau orang, kadang ada yang promote depan-depan saya kan, menipu, saya tegur terus. Tapi dengan cara yang baik lah. Contoh ya, ada orang promosi dibuat ayat macam ni. Puan, kalau puan beli hari ini last promotion puan. Hari ini last promotion. Kalau beli hari ini, memang ini promotion hari terakhir kita dah. Dia kata, kalau promotion beli hari ni puan dapat 50%. Harga asal 200, puan dapat 100 saja. Tapi hari ni, esok dah kembali kepada harga normal. Lepas tu saya kata, apa beza hari ni dengan esok? Saya tanya kan, apa beza ni hari ni dengan esok ni? Kenapa hari ni separuh harga, esok harga penuh? Dia kata, sempena apa? Saya tanya, sempena apa diskaun ni? Tak ada sempena apa-apa, tapi kan memang biasa, dia dah sebut salah. Kan memang biasa, customer memang nak murah, nak ada diskaun, nak special. Jadi hari ni lah hari special tu, kita buat hari ni saja hari special. Lepas tu saya kata, adakah kamu guna ayat ini untuk setiap hari? Adakah tuan, puan, kan, guna ayat ni untuk setiap hari? Kalau esok guna ayat yang sama juga. Hari ni saja special harga ni, esok tak dapat dah harga ni. Adakah ayat itu diulang setiap hari? Saya kata tolong jangan menipu. Tolong jangan menipu. Nabi SAW bersabda, barang siapa menipu dalam jual belinya, maka Allah tidak menyertainya dalam urusan jual beli tersebut. Allah akan meninggalkannya. Start daripada dia menipu dalam promotion, start dia cuba cara kaedah, kan, subhanallah, sekian-sekian, overclaim, kemudian menjatuhkan pula produk lain, orang lain dan sebagainya, muslimin muslimat. Masya Allah,
Dan dia nampak dengan cara yang demikian dia boleh close deal. Dan dia rasa dengan cara demikian memang dia dapat customer. Memang customer jadi macam, perempuan kan lagi lah, bang, ambil je lah bang, murah ni. Esok harga lain dah ni, rugi ni. Koreklah sana, koreklah sini. Sebab terpedaya. Ini belum Dajjal yang betul-betul keluar besok, muslimin-muslimat, lagi mahir, lagi pakar, lagi pandai menipu, dalam keadaan terdesak, kelaparan. Hari ini, ramainya yang dalam urusan jual beli menipu, dalam berurusan mencari pengaruh menipu, dalam urusan mendapat jawatan menipu, dalam urusan untuk menang dan sebagainya menipu, dalam urusan harian juga menipu. Ramai mana hari ini isteri menipu suami, dia sedang mesej perkara-perkara yang tidak elok, berhubung dengan lelaki yang haram untuk dia berhubung, bercakap perkara yang haram, menipu suami. Ramai mana suami menipu anak-anak, suami menipu isteri, anak-anak hari ini ramai mana menipu ibu ayah menipu anak. Padahal mak tu duduk dengan Lazada, dengan Shopee, tapi bila anak datang, Umi ada kerja ni. Jelas-jelas menipu. Padahal sedang belek Instagram, stok, ada gosip terbaru. Tapi sebab tak nak anak kacau, kejap Umi ada kerja ni. Nampak tak Umi buat kerja ni ya? Menipu. Subhanallah, Allahu Akbar. Nak sebut menipu ni pun kita takut. Takut. Tetapi Nabi SAW sebut. Nabi SAW menyebut. Macam mana permulaan hadis tu? Tetapi idza haddatsa kadzaba, bila dia bercakap dia menipu. Nabi sebut ada tanda-tanda munafik. Seseorang itu pada dirinya ada tanda-tanda menjadi orang yang munafik. Tu apa sekalian munafik ni? Dia punya tahap kedudukannya lebih dahsyat, lebih teruk daripada orang kafir. Sebab itu munafik tempatnya di bawah, di neraka yang paling rendah, paling bawah. Neraka paling rendah, paling bawah. Sebab orang munafik ini, lidahnya dia sebut dia beriman kepada Allah. Tetapi dia menipu. Dia menipu. Dia kata dia buat kerana Allah, tapi dia menipu. Dia buat kerana dirinya. Dia buat kerana nak mengejar dunia. Dia kata dia buat kerana Allah. Kan, di hadapan suami dia menipu, depan anak. Muslimin-muslimat, saya muhasabah diri saya ni. Saya bukan muhasabah tuan-puan, bukan muhasabah orang lain, muhasabah diri sendiri. Kita takut. Kita tergolong alamatul munafik. Nabi sebut alamatul munafik, alamatul nifak. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Idza haddatha kadzaba, wa idza tumina khana, wa idza tumina khana, wa idza wa'ada akhlafa. Ada 3 tanda orang munafik. Yang pertama, bila dia bercakap dia menipu, bila diberi amanah dia khianat. Bila diberi amanah dia khianat, dia tidak tunaikan amanah tersebut. Dia main-main dengan amanah tersebut. Seorang suami setelah dia mengangkat nikah, dia angkat nikah dalam firman Allah, sesungguhnya isteri kamu memegang janji-janji. Ya Allah, isteri kamu yang kamu akad nikah tu, kan, nampak simple je ayat tu, buat dengan pakai mic, dengan seronok, dengan gembira tu, dengan senang hati tu. Sebenarnya ikat janji itu diikat dengan Allah. Bukan ikat janji itu diikat dengan isteri, dengan ibu bapa dia saja. Tapi ikatan janji ketika akad nikah itu diikat dengan janji kepada Allah. Memegang amanah. Sanggup memegang amanah. Seorang wanita yang selama ini dididik dan dibesarkan oleh ibu ayah, seorang lelaki dengan akad nikah, dia telah mula memegang amanah untuk menjaga isteri ini, untuk menjaga wanita ini, untuk memeliharanya, untuk mendidik, untuk memimpin. Tapi ramai mana lelaki bila memegang amanah, idza tumina khana, dia memegang amanah tetapi dia mengkhianati amanah Allah tersebut. Dia biarkan isteri dia memakai pakaian yang mendedah, seksi dan sebagainya. Dia membenarkan isterinya bergaul bebas, bekerja dalam keadaan bergaul bebas. Muslimin muslimat di mata Allah, banyak pekerjaan yang bergaul bebas. Jangan kita nampak pekerjaan-pekerjaan tertentu saja. Subhanallah, muslimin muslimat. Saya biasa jumpa grup-grup. Saya tak nak sebutlah grup apa ya.
Contohlah ya, grup insurans ke, grup takaful ke, grup bisnes ke, grup MLM ke, berada di restoran, contoh ya, berada di restoran, makan ramai-ramai meriah kan, biasa dia orang, sebab dia orang ni satu grup kan, satu grup meriah ni, ramai-ramai ni, campur perempuan lelaki duduk sebelah-sebelah, duduk depan-depan rapat. Lepas tu dia nampak saya kan, nampak, Ustazah Asma, Ustazah jom ambil gambar jap, ramai-ramai. Saya pun layan lah kan, takkan cakap tak nak pula. Saya pun duduk dekat dengan muslimat, dia pun ambil ramai-ramai. Saya pun akan tanya, siapa ni ramai-ramai ni, siapa semua ni? Dia kata, kami satu perjuangan Ustazah, doakan kami maju. Lepas tu saya kan, saya je ni yang tanya je lah, Masya Allah, memang buat kerja sama-sama ya, suami isteri semua sama-sama ya? Saya saja selit macam tu, faham tak? Sebab duduk sebelah-sebelah ni, lelaki perempuan ni, rapat juga ni, bukan jauh sangat. Maksud siku tu boleh bertembung lah. Tak. Kami bukan suami isteri, tapi kami rakan sekerja, rakan seperjuangan. Doakan kami maju, kami satu grup. Sebesalah saya. Saya cuma sebut, moga Allah merahmati, Allah berkati, Allah redha dengan apa yang kalian buat. Mudah-mudahan macam tu lah. Saya ada seorang kawan, suami dia memang terlibat dengan yang saya sebut-sebutkan tadi. Dia kata, Ustazah, suami saya bila terlibat memang berubah. Dia jadi macam sosial, jadi rapat dia orang ni, boleh saling bertampar. Saya pula pergi ofis rasa terkejut, sedih. Saya balik doa supaya akhirnya suami saya akan berhenti. Tapi kalau sampai pada kedudukan yang dah tinggi, memang duit masuk banyak, sangat banyak tau apa sekalian. Kadang-kadang pendapatan mereka ni boleh cecah ratus ribu sebulan. Kan, subhanallah, bukan mudah nak tinggalkan. Dia kata, saya doa sebab saya tengok kan balik dah pagi, pukul 2 pagi, 3 pagi, mereka ni memang semangat. Seronok sebab kerja berkumpulan, tapi campur lelaki perempuan. Kan, semakin bebas, semakin terbabas. Tetapi kekuatan doa seorang isteri. Sekali dia kata, saya doa, menangis-nangis, saya terabai dengan anak-anak. Sehinggalah berlaku satu peristiwa, suami dia tinggal terus. Walaupun pangkat dah tinggi, pendapatan dah ratus ribu. Masya Allah, kuasa doa seorang isteri. Sebab apa? Isteri yang merasakan suami dia juga adalah amanah untuk dia. Supaya dia amanah untuk kembalikan semula suami dia, kepada anak-anak, dan kembali menjalankan tanggungjawab. Muslimin muslimat di mata Allah sekalian, seorang suami yang amanah, seorang isteri yang amanah, dia tak akan tinggalkan pasangan dia ketika pasangannya terleka, terlalai dalam tipu daya syaitan iblis. Dia berusaha terlebih dahulu dengan doa, dengan qiyamul lail, dengan zikrullah, dengan ikhtiar begini. Doa sungguh-sungguh kan, cuba berusaha jadi pasangan yang baik, tidak berputus asa. Dan Allah bila nak ubah, kun fayakun, sekelip mata Allah boleh ubah. Dan dia kata perubahan yang drastik suami dia berubah tu dari berbagai bentuk. Dari segi akhlak, dari segi ibadah, ubah terus sekian-sekian, dan menghabiskan masa dengan isteri, dengan anak-anak. Kalau dulu tak jumpa isteri dengan anak-anak, balik 2-3 pagi, awal pagi keluar balik, awal pagi tidur dia sepenuhnya. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat di mata Allah sekalian, Masya Allah. Minta maaf ya, kita ni tak mula lagi. Saya macam terleka lah pula bila sambung-sambung cakap-cakap tu kan. Sebenarnya kita nak kaitkan dengan apa tadi? Bab nak baca, sebenarnya nak baca 10 ayat awal Al-Kahfi. Lepas tu kaitkan dengan Dajjal. Lepas tu saya terus terleka dengan mengulas Dajjal itu Al-Kadzab, maksudnya penipu. Dan sebenarnya hari ini manusia memang ramai yang hidup dengan menipu customer kan, overclaim dan sebagainya. Minta maaf ya, berniagalah dengan jujur, sebab orang yang jujur itulah rizkinya melimpah ruah. Jujur. Kalau orang tanya produk kita, subhanallah, kalau orang tanya produk kita, lepas tu produk kita, contoh kita, orang tanya, boleh tak untuk ni, bantu tak untuk kulit? Produk kita sebenarnya untuk kurus, tapi dia tanya, bantu tak untuk kulit? Sebenarnya kita cuba juga konak, bila dah kurus, automatik kulit pun ni contoh kan. Tak apa sekalian, kadang kita nak overclaim kan, jujur saja, minta maaf, ini memang fokus untuk ni, contoh memang untuk fokus ni. Tapi kalau nak kurus, kawan saya ada jual, saya cadangkan produk ni,
Subhanallah, muslimi muslimat. Siapa yang buat kajian tentang kehebatan dan kejayaan perniagaan Rasulullah? Kenapa Rasulullah sampai diupah oleh Sayyidatina Khadijah? Kenapa perniagaan Rasulullah bila Rasul bawa barang dagangan ke Syam, kan, berniaga di Syam. Syam ini 4 buah negara, Lebanon, Syria, Jordan dan juga Jordan dan Palestin. Itu Syam. Dan bila saya baca orang yang buat kajian dan bawakan hujah-hujah daripada Maisarah yang ikut tu kan, Rasul seorang yang sangat jujur. Rasul tidak overclaim, dan bahkan kalau ada orang cari barang Rasul tak ada, Rasulullah mencadangkan. Rasul, okey, barang ni kalau kamu nak sana. Bila orang tanya pula mana lebih bagus, barang ni ke barang tu, dia Rasul jujur. Secara jujurnya Rasul akan bagi tahu, okey, barang yang sana tu sebenarnya lebih berkualiti, tapi barang ni pun okey juga, tapi harganya lebih murah. Contoh ya, Masya Allah, kadang-kadang orang beli produk kita bukan kerana overclaim, tapi kerana kejujuran. Kerana kejujuran. Subhanallah, Allah Akbar. Saya jumpa ramai orang yang berniaga jujur macam ni. Contoh kan, saya pergi beli barang kat sekian-sekian. Ada tak? Oh, tak ada. Minta maaf, saya tak jual. Tapi kalau nak, pergi 2 selang 2 kedai, sana tu ada jual, situ ada. Subhanallah, Allahu Akbar. Dia bantu. Walaupun peniaga-peniaga mungkin tak kenal ke apa ke. Masya Allah. Subhanallah. Muslimi muslimat dimati Allah sekalian. Kadang dia beli pokok kan. Beli dekat pasar. Saya cari pokok ni. Tak ada. Pergi sebelah. Sebelah tu rasa ada pokok tu. Bukan dia cadangkan. Tapi kita ada pokok lain. Bukan dia nak juga. Tapi saya kata, ya Allah, jujurnya. Akhirnya kita kata, naklah juga pokok tu. Masya Allah, muslimi muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ada juga yang jual produk, dia tanya kesihatan. Baik, tak payah. Takut beri efek. Masya Allah. Dia terus serang. Kata, tak yalah Ustazah, tak apa. Ustazah jangan. Saya cari ada produk lain tu, tapi orang lain jual, saya tak jual. Sebab saya bimbang sebab Ustazah ada masalah kesihatan ni, jadi saya tak prefer. Subhanallah, kejujuran. Akhirnya saya beli juga, tapi beli pada orang lain. Saya kata, tak apa, saya nak beli juga. Masya Allah, muslimin muslimat, yakinlah kejujuran akan memimpin. Sebab itu disebut dalam hadis Nabi, siapa yang menipu dalam urusan jual belinya, Allah akan meninggalkan urusannya tersebut. Allah tak akan bersama, tak dapat berkat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi muslimin muslimat, insya-Allah hari ini kita nekat. Kita akan sentiasa jujur dan bercakap benar. Sebab jujur dan bercakap benar itu akan membawa ketenangan. Sama ada dengan suami, dengan rakan sekerja, dengan bos. Kalau bos tanya kenapa lambat? Saya lambat, minta maaf, kesalahan saya, silap saya. Berhenti-berhenti menipu, kata jam, jalan jam, berhenti menipu, buat alasan-alasan anak meragam. Kita tahu sebab kita lalai, kita lambat, kita nangguh, kita leka. Kita leka tadi, bangun tidur layan phone dulu. Kita leka layan phone dulu, menyebabkan kita lambat. Sebab kalau kita jujur hari ni, minta maaf bos, saya lambat, memang salah saya. Minta maaf sangat. Percayalah esok kita tak lambat. Sebab apa? Orang yang dah terbiasa menipu jalan jam dan sebagainya, dan dia boleh escape, dan dia boleh selamat hasil penipuan, percayalah dia akan ulang lagi. Sebab dia nampak bos dia terima. Nak macam mana jam, kita tak boleh nak kontrol. Bos pula bulat-bulat terima kan. Padahal jalan tak jam. Akhirnya dia akan mengulangi penipuan tersebut. Tapi bila kita nekat untuk bercakap jujur, esok kita akan berubah. Hari itu pun kita dah berubah sebenarnya. Masya Allah, Allahu Akbar. Bila kita tak masak kan. Sebab orang perempuan ni memang pandai, lelaki pula tak reti. Perempuan pandai, lelaki tak reti, tak perasan, tak sedar isi menipu. Padahal kita leka dengan insek. Duk leka dengan insek. Kan tengok tu, kan tengok ni leka. Tengok, alamak tinggal 1 jam. Dah tak sempat nak masak. Dengan rumah bersepah, tak kemah lagi. Kan suami tanya, kau buat apa 1 hari sampai tak masak rumah. Jadi kita pun mulalah kan, kemah. Lepas tu bila suami nak balik, suami dah bagi salam, dan tak larat. Kenapa? Tak bersihat lah bang. Rasa macam tak sihat. Macam tak larat. Memang daripada pagi. Dan saya tak masak, minta maaf. Tak apalah, food panda je. Padahalnya, tuan pasal Allah Maha mengetahui, kita menipu ke kita jujur. Tapi kita jujur lah gitu, bang minta maaf sangat. Saya leka dengan phone hari ni. Leka lah, memang salah saya. Minta maaf sangat. Saya jadi ngemang-ngemang, saya tak masak, minta maaf. Acik tak kita food panda? Acik tak contoh ya? Jujur. InsyaAllah bila kita jujur, suami pun kata,
Kenapalah macam tu? Buang masa macam tu. Suami pun tegur kan. Saya akui saya memang salah. Tak maaf sangat. Saya akui saya salah. InsyaAllah esok tak berulang lah. Maksud saya lah, bila kita berkata jujur, cuba bercakap jujur, sebenarnya kita sedang ubah diri kita. Tapi sebab dengan ketidakjujuran menipu itu, kita selamat, kita rasa okey, kita kekal dalam menipu. Tanpa sekalian, setiap patah perkataan kita, Allah akan nilai, Allah catat, kita akan dibalas. Menipu adalah dosa besar. Ustazah, tipu gitu je, tipu sunat, tak nak kena marah, tak boleh ke? Kita nilailah sendiri. Wallahualam. Nilai sendiri. Subhanallah, Allahu Akbar. Menipu itu hukumnya berdosa. Menipu tu berdosa besar. Wallahualam. Mungkin ada tahap dia boleh jatuh nipu-nipu yang ringan sikit dosa dia. Wallahualam. Tapi elakkanlah. Jadi, muslim-muslimat, walaupun dah nak habis dah kuliah kita kat pukul 8 dah ni, minta maaf ya. Kita mula juga dengan Al-Fatihah. Bukan mula. Maksudnya kita baca. Sebab patut mula awal. Esok insyaAllah saya takkan bercakap. Saya mula dulu. Tak maaf lah. Kadang saya pun macam tu ya. Terleka, terlalai. Saya sebenarnya nak mula mukadimah. Lepas tu jadi meleret. Tapi korang dapat ilmu, dapat kesedaran ya. Okay, sekarang. Siapa yang tak boleh baca, tak sempat baca Al-Quran, dengarkan bacaan Al-Quran. Dapat pahala. Telinga baca Al-Quran. Saya akan mula Al-Fatihah. 10 ayat awal Al-Kahfi. 10 ayat akhir. Kemudian Masya Allah kita akan sudahkan Asma'ul Husna. Kemudian selawat sikit insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Sadaqallahul Azim. Sahabat dimati Allah sekalian, 10 ayat awal terawal Al-Kahfi ini disebut dalam hadis Nabi. Siapa yang membaca, siapa yang menghafalnya akan selamat daripada fitnah Dajjal. Itu yang jadi panjang cerita tu. Dajjal itu juga dipanggil Al-Kazab, penipu. Sebelum penipu yang benar, yang betul-betul tu, penipu Dajjal keluar, penipu-penipu kecil di kalangan kita dan diri kita sendiri perlu kita bersihkan daripada sifat suka bercakap, suka menipu, bercakap tidak benar. Tuan-puan sekalian, pada ayat yang ke-10, kalau kita tak mampu nak hafal 10 ayat ini, tuan-puan sekalian, pergi kepada ayat ke-10 sahaja pun Alhamdulillah. Tak mampu hafal 10 ayat Al-Kahfi, 10 ayat awal, hafal 10 ayat. Ayat yang ke-10.
Ayat ke-10 itu adalah doa Ashabul Kahfi. Ketika sedang menyelamatkan dirinya, memohon petunjuk daripada Allah. Apa doa Ashabul Kahfi? Rabbana atina min ladunka rahmah. Rabbana, wahai Tuhanku. Rabbana, wahai Tuhanku. Wahai Tuhanku, atina, kurniakanlah. Rabbana, minta maaf. Maksudnya Rabbana, wahai Tuhan kami. Rabbana, Rabbana, wahai Tuhan kami. Atina, kurniakan kepada kami. Min ladunka, daripada sisimu ya Allah, rahmah. Rabbana atina min ladunka rahmah. Rabbana, wahai Tuhan kami. Atina, kurniakanlah kepada kami. Min ladunka, daripada sisimu. Rahmah, rahmatmu. Maksud rahmat, pertolongan Allah, perlindungan Allah, bantuan Allah, jalan keluar daripada Allah, ilham daripada Allah. Rahmat ni umum. Subhanallah. Rezeki Allah, kasih sayang Allah, belas kasihan Allah, kelembutan Allah. Semua itu terkandung dalam rahmat Allah. Muslimin muslimat di mata Allah sekalian. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Kita tengok ayat penuhnya. Idh awal fityatu ilal kahfi faqalu subhanallah. Maksudnya, ketika pemuda-pemuda itu berlindung subhanallah di dalam gua, lalu mereka berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah. Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami daripada sisimu. Wahayyi lana min amrina rasyada. Dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus. Min amrina, dalam urusan kami ini, petunjukmu yang lurus. Wahayyi lana, dan sempurnakanlah bagi kami. Wahayyi lana min amrina rasyada. Wahayyi lana min amrina rasyada. Dan sempurnakanlah bagi kami dalam urusan kami ini, petunjukmu yang lurus. Subhanallah. Saya ulang lagi sekali. Siapa yang tak mampu, sebenarnya tak ada yang tak mampu, cuma tinggal tak mahu saja. Sebenarnya Al-Quran ini mukjizat. Siapa yang nak menghafal, Allah akan mudahkan, cepat atau lambat. Allah tak akan halang untuk umatnya, untuk hambanya, untuk menghafaz Al-Quran. Lambat atau cepat. Siapa yang mahu, mesti ada jalan. Yang tinggal tak mampu, siapa yang mahu dan sebenarnya memang mampu. Tak ada siapa yang tak mampu. Tapi kita buat ayat pujuk ya. Kalau masih tidak mampu nak menghafal 10 ayat Al-Kahfi, tolong hafal ayat yang ke-10. Ini doa Ashabul Kahfi. Doa Ashabul Kahfi apa dia? Rabbana atina min ladunka rahmah. Faqalu iz awal fityatu ilal kahfi. Dan apabila pemuda-pemuda itu berada di dalam gua, qalu, lalu mereka berkata, mereka berdoa, Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, kurniakan kepada kami min ladunka, daripada sisimu ya Allah, rahmat, rahmatmu. Wahayyi lana, dan sempurnakanlah bagi kami, min amrina, dalam urusan kami, rasyada, petunjukmu yang jelas. Muslimin muslimat, barakah doa tersebut, Ashabul Kahfi ditidurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sepanjang Ashabul Kahfi ini tidur, Allah bolak-balikkan tubuh badan mereka. Sebab apa? Kalau tak bolak-balik, maka akan mereputlah. Kita pernah tak jaga contohnya orang-orang, kita boleh tahu kalau orang yang lumpuh, memang orang lumpuh, stroke, tak boleh bergerak, memang orang yang jaga itu diminta oleh doktor supaya kena bolak-balikkan, kena kadang mengiringkan dia. Sebab kalau dibiarkan je dia terlentang, nanti daging di bawahnya akan rosak, akan lebu, akan lebam tulang-tulang dia. Jadi begitulah dalam ayat yang seterusnya Allah menceritakan bagaimana Allah membolak-balikkan tubuh badan mereka. Rahmat. Dia minta dengan apa? Dengan Allah. Min ladunka rahmah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami rahmatmu dan sempurnakanlah dalam urusan kami ini petunjukmu. Sepanjang dia tidur, 300 tahun lebih tidur. 300 tahun lebih, bukan 3 hari, bukan 3 bulan, bukan 3 tahun, 300 tahun lebih. Bagaimana Allah menurunkan rahmat kepada Ashabul Kahfi ini. Dia tidak lapar, dia tidak dahaga. Dan elok saja. Dan rahmat Allah, bagaimana mereka tidak menua. Sebab itu mereka bila bangkit, mereka tanya sesama sendiri, agak-agak berapa lama kita tidur? Ada yang kata mungkin setengah hari. Ada yang kata mungkin 1 hari. Sebab apa? Mereka tak adalah bangun tu janggut panjang sebab 300 tahun. Kan misai sampai tutup mulut ke apa ke sampai dah bongkok ni. Tak, rupa paras yang sama. Rahmat Allah ke atas mereka hasil pada doa mereka. Bila bangun, seorang kawan mereka kata pergilah ke pasar.
Kan bawa duit ni. Lepas tu cubalah bertanya. Kan cuba tengok riki-riki macam mana. Muslimin muslimat di mata Allah sekalian. Bagaimana bila kita berdoa dengan ayat ini setiap awal pagi. Minta. Sebelum kita keluar buat urusan. Okey sahabat-sahabat yang berada tengah live ni, tengah dengar ni. Sama-sama tada doa. Saya baca doa ni sebut amin. Muslimin muslimat sebut amin. Pagi-pagi selepas ini. Sebab harian kita banyak urusan. Urusan anak, urusan kemas rumah, urusan masak, urusan hantar anak sekolah, urusan kerja, urusan nak membeli belah, urusan nak berniaga. Kita memang tak pernah berhenti buat urusan. Hanya berpindah-pindah. Daripada urusan ke urusan berpindah-pindah. Sebab itu doa ini adalah supaya urusan kita dipermudahkan Allah. Urusan kita disempurnakan dengan terbaik. Dengan petunjuk Allah. Dan dapat rahmat dan pertolongan Allah. Doa Ashabul Kahfi. Sebab tu saya sebut kalau tak mampu nak hafal 10 ayat Al-Kahfi, hafal ayat yang ke-10 ni. Ini doa Ashabul Kahfi dan doa ini sebenarnya wajib kita beramal kerana insya-Allah dengan ini kita terselamat daripada tipu daya manusia yang suka tipu kita. Kita terselamat daripada tipu daya syaitan, kita selamat daripada tipu daya hawa nafsu kita. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami min ladunka, daripada sisimu ya Allah, rahmatmu ya Allah, pertolonganmu, perlindunganmu, jalan keluar daripada setiap kesulitan, rizkimu, kasih sayangmu, pengampunanmu, belah kasihanmu ya Allah. Semua itu terkandung dalam rahmatmu. Wahayyi lana, ya Allah, sempurnakanlah bagi kami min amrina, dalam setiap urusan harian kami ya Allah, daripada sekecil-kecil urusan sehingga sebesar-besar urusan ya Allah. Min amrina rasyada, petunjukmu yang jelas ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami petunjukmu dalam kami membuat keputusan, dalam kami mengambil tindakan, dalam perkataan yang kami bakal tuturkan, dalam setiap langkah yang kami mulakan. Ya Allah, berikanlah semuanya ini dalam petunjukmu ya Allah. Kerana dengan itu kami yakin segala urusan kami ya Allah akan sempurna dengan baik. Akan selesai dengan sempurna ya Allah. Urusan kami ini akan dipermudahkan, akan menjadi satu urusan yang Engkau redha dan diberkati, dan menjadi urusan yang membawa kebaikan untuk dunia dan akhirat kami. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, Allahu akbar. Masya-Allah, muslimin muslimat di mata Allah sekalian. Indah sekali. Sahabat-sahabat sekalian, ada yang baru masuk, saya tengok sekarang lebih kurang dalam 2K, 4.5, 6.5K 6.6K. Betul ya? 6, ya betul lah, 6.6K. Saya sebenarnya sedang membaca 10 ayat terawal Al-Kahfi. Kemudian saya tahu ramai dengan kita yang tak mampu nak hafal 10 ayat ni. Saya meminta dengan anda, hafallah ayat yang ke-10. Cari, buka surah Al-Kahfi, hafal ayat ke-10. Itu doa Ashabul Kahfi. Dan insya-Allah doa itu akan melindungi kita seharian kita. Urusan kita dipermudahkan Allah. Dan jangan baca awal pagi saja. Saya kalau nak buat urusan berat-berat, nak meeting, masya-Allah urusan rasa macam bila staf kata ustazah ada masalah. Ustaz ada problem sikit ni ustazah. Ustazah pembekal kita tiba-tiba kata tak boleh. Dah nak buka dah galeri. Ya Allah tu apa sekian. Masa tu baca terus doa ni. Kita tengah start tu, kita tengah macam terduduk tu, Rabbana atina min ladunka rahmah. Kalau tak hafal, buka cari internet doa Ashabul Kahfi. Akan keluar doa tu. Ashabul Kahfi baca doa apa? Sampai Allah lindungi dia. Sampai Allah beri dia kelebihan sampai macam tu sekali. Sampai mereka dijaga oleh Allah sepanjang 300 tahun tidur. Tak lapar, tak rosak, badan mereka sehat walafiat. Masya Allah, tak ada yang mustahil kalau Allah boleh buat. Sehingga kan Allah berfirman dalam ayat yang seterusnya. Mereka mengatakan subhanallah, ada manusia merasakan itu adalah sesuatu yang ajaib. Allah kata tidak. Sebenarnya bukan pelik pun. Kan? Apa yang Allah buat kepada Ashabul Kahfi sebenarnya tak pelik pun. Yang kita kata tidur 300 tahun sehat elok, Allah kata tak pelik. Sebab Allah boleh buat jauh lebih baik daripada tu. Subhanallah muslimin muslimat. Masalah besar kita sekarang, kita rasa besar sangat. Sebenarnya ia bukan besar. Tetapi kerana kita tidak minta tolong dengan Allah ya kabir, Allahu akbar, Allah maha besar. Sebab itu masalah tu jadi besar, masalah tu jadi berat. Sebab itu subhanallah muslimin muslimat. Sebenarnya berat atau ringan, besar atau kecil masalah kita tergantung dengan sejauh mana kita minta pertolongan Allah. Manusia meninggalkan Allah, kerana itu masalah kecil jadi besar. Tapi manusia yang selalu melibat dan memohon pada Allah, masalah besar jadi kecil.
Minta dengan Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, kurniakanlah daripada sisimu, kurniakanlah kepada kami dari sisimu rahmatmu. Wahayyi lana. Hayyi lana tu sempurnakanlah. Kita nak yang sempurna. Wahayyi lana, sempurnakanlah dalam urusan kami petunjukmu. Subhanallah. Sekarang kita baca 10 ayat terakhir Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا Sadaqallahul Azim. Seterusnya kita baca Asmaul Husna. Nabi SAW bersabda, Inna lillah tis'atun wa tis'ina isman. Sesungguhnya sisi Allah ada 99 nama. Mi'atan illa wahidatan, 100 kecuali satu. Man ahsaha, barang siapa yang menghafal, yang beramal dengannya, dakhala jannah, akan masuk syurga. Sama-sama ya, baca Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qaharul wahhab الرزاق الفتاه العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكام العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام
Al-Muqsitul Jami'ul Ghaniyul Muniyul Mani'ud Dar. النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Alhamdulillah, subhanallah. Muslimin muslimat, kita berakhir di sini. Kepada follower yang ikut setia kuliah Riyadhus Salihin, sekali lagi saya mohon maaf. Sebab apa? Sebab tak baca lagi kitab. InsyaAllah. Saya tak janji, tapi insyaAllah pagi besok kita start terus Fatihah, Al-Kahfi, Asmaul Husna, patut terus baca kitab. InsyaAllah. Jangan kecewa ya. Jangan putus asa. Jangan putus harapan. Muslimin muslimat, saya ingin mengajak kepada terutamanya sahabat-sahabat yang berada di Terengganu dan boleh juga jirannya Kelantan, Pahang dan siapa-siapa saja daripada negeri mana untuk kepada opening pembukaan galeri Ustazah Asma di Kuala Terengganu, iaitu di Gombadak. Dekat je dengan rumah saya. Rumah saya Batu Enam, Kampung Batu Enam, Terengganu. Kalau pergi ke Terengganu, jangan lupa cari nasi ayam Batu Enam. Itu kedai mak ayah saya. Mak saya guru, ayah saya juga pendakwa penceramah, tapi mereka ada berniaga juga. Kedai itu dah berusia 40 tahun. Dah berusia 40 tahun dah restoran tu. Nasi ayam special, ada rojak mi kuning. Tapi sebenarnya saya nak ajak, InsyaAllah pada hari Khamis ini, tinggal lagi 3 hari, hanya Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, lebih kurang 2 hari lebih saja lagi. Galeri Terengganu, Galeri Ustazah Asma Terengganu akan dibuka. Ini outlet pertama kita. Jadi, tapi majlis perasmian akan dilakukan pada hari Jumaat. Tapi kena faham, hari Jumaat jangan datang pagi sebab hari Jumaat kita akan tutup. Kita akan tutup waktu pagi menghormati sebab budaya rakyat Terengganu. Bila pagi Jumaat mereka akan hadir banyak kuliah-kuliah. Hari Jumaat memang sangat banyak kuliah dan biasa saya daripada kecil sampailah kepada sekolah menengah kan. Memang mak ayah wajib bawa kami ke kuliah Tok Guru Haji Abdul Hadi Haji Awang. Tuan Guru Haji Abdul Hadi Haji Awang. Tok Guru jadi di Rusila. Jadi saya pun bila hari Jumaat, isyak hari Jumaat ni pun saya akan pergi Rusila dengar kuliah Tok Guru. Jadi kita menghormati budaya masyarakat Terengganu. Memang pagi Jumaat kebanyakan kedai akan tutup. Jadi kita pun tutup pukul 3 pagi, 3 petang kita akan buka. Jadi majlis perasmian akan dibuat start pukul 3. Ada jamuan makan special mihun dengan cicoh kepuk lekor. Kemudian ada laksa Terengganu. Lepas tu ada 3 kuih. Lepas tu akan ada persembahan nasyid. Kita jemput kumpulan nasyid istimewa untuk buat persembahan. Kemudian saya sendiri pun akan buat perkongsian dan perasmian akan disempurnakan oleh kami berdua, iaitu saya dengan ibu saya, dengan mak saya Hajah Fikriyah binti Haji Awang. Masya Allah. Jadi jemput datang dan ada jualan istimewa bermula daripada pembukaan iaitu 25 hari bulan sampai 30 hari bulan, less hingga 40%. Ada barang 40% less, ada 30%, ada 20%, ada 10%. InsyaAllah muslimin muslimat jemput hadir ya. Terutamanya pada waktu hari pembukaan tu. Dan saya akan ada 3 hari berturut-turut. Siapa yang berhajat nak jumpa kan, untuk apa sajalah tujuan. Ada yang bagi tu kata untuk tahnik anak, minta maaf sekarang sebab SOP kan, bimbang kalau nak tahnik ni melibatkan air liur dan sebagainya. Jadi siapa yang nak jumpa untuk sign buku, untuk bergambar, untuk ni, saya ada 3 hari berturut-turut. Start daripada hari Khamis, hari Jumaat dan hari Sabtu. Hari Sabtu. Jadi kalau ada kawan-kawan, sahabat-sahabat nak yang jauh-jauh nak datang, boleh datang betul hari Jumaat, hari Sabtu boleh jumpa. Saya akan ada di galeri daripada 9 pagi sampai 9 malam. Jadi orang Terengganu, Ganu kita, siapa Ganu kita. Orang Pahang pun tak jauh kalau nak turun. Kalau orang Kelantan, marilah turun juga, bolehlah kita jumpa. Subhanallah. Jadi insyaAllah dan nak buat juga hebahan sahabat-sahabat semua, siapa yang menunaikan umrah bersama dengan Ustazah Asma, saya akan bawa jemaah. Saya sendiri akan bawa. Dibantu dengan mutawif-mutawif yang berpengalaman. InsyaAllah pada bulan 12 ini adalah trip yang pertama. Dan Alhamdulillah kita dah dapat penjelasan declaration daripada Arab Saudi.
Kan semalam heboh, semua orang risau sebab ada had limit umur sehingga 50 tahun sahaja. Kan? Tetapi bila dah ditanya kepada kedutaan kan ke Arab Saudi, alhamdulillah telah diberi perisyaraan tidak ada had umur. Maksudnya nak bawa mak ayah, siapa nak bawa mak ayah umur 60 ke umur 70 ke dah boleh bawa. Itu keistimewaan kepada jemaah rakyat Malaysia kerana SOP rakyat Malaysia sangat bagus. Kan rakyat Malaysia juga sangat semua dah complete apa semua. Jadi ada berbeza mengikut negara. Jadi alhamdulillah siapa yang nak ikuti umrah bersama dengan Ustazah Asma, sama dengan saya lah ya, saya akan bawa. Masya-Allah. Boleh untuk bulan 12 ini, anda boleh sama ada PM DM ataupun pergi saja dekat page kita, ada dah kita buat, kita pin post dah maklumat tu. Cuma saya nak minta tim tolong masukkan WhatsApp juga, sebab kita share tu adalah link untuk masuk ke Telegram, tapi ada ramai orang yang tak aktif Telegram. Jadi tolong share, edit post yang tentang umrah tu, sebab kita share link Telegram saja. Tolong masukkan juga link WhatsApp. Kena dua-dua. Tolong ya, sebab saya tengok sekarang ni Telegram saja. Jadi kena masuk juga link WhatsApp. Saya rasa tim ada bersama ni dan ada je nombor telefonnya ni. InsyaAllah saya akan bawa jemaah umrah 2 bulan sekali. Maksudnya bulan 12, lepas tu bulan 2 pula, lepas tu bulan 4, lepas tu bulan 6, bulan 8, bulan 10. Jadi siapa yang tak dapat nak ikuti umrah bulan 12, anda boleh booking log, sebab semuanya tempat terhad. Kita tak bawa jemaah ramai-ramai. Jadi tempat terhad, cuba log tarikh bulan 2. Tak dapat bulan 2, ambil bulan 4. Sekurang-kurangnya kita dah berniat. Duit ada ke tak ada, nombor 2 muslimin-muslimat. Nombor 2, bukan kita terus bayar, booking dulu dengan serendahnya. Serendah, booking dulu, ambil tempat dulu. InsyaAllah kami akan menyantuni duyufur rahman, tetamu Allah dengan terbaik. InsyaAllah automatik lah bila bersama dengan saya tu, saya bawa jemaah, akan ada banyak slot-slot tazkirah. Saya sebenarnya bercadang kalau bawa umrah, saya nak bawakan perkongsian tentang Asmaul Husna. Maksudnya cuba sebanyak mungkin nama Allah yang akan ditadabur. Kalau sempat 10, sempat 20, 20. Dan setiap jemaah akan dibekalkan nota Asmaul Husna. Nota nama-nama Allah tersebut. Jadi kita bukan tadabur yang biasa. Tadabur merujuk kepada kitab-kitab muktabar berdasarkan dalil dan bagaimana nak beramal dengan Asmaul Husna. Jadi itulah kaedah kaedah yang saya akan bawakan pengisian sepanjang umrah, sama ada di Mekah ataupun di Madinah, adalah pengisian tentang tadabbur Asmaul Husna. Masya Allah. Jadi kepada siapa yang berhajat untuk menunaikan umrah, insya-Allah anda boleh hubungi nombor yang dikongsikan. Ada yang nak bawa mak sekali, bawa. Tuan-tuan sekalian, saya dulu pun daftar je dulu. Lepas tu niat, doa, nekat, barulah alhamdulillah dengan kita buat demikian, cukup. Allah bagi rezeki cukup. Tanya pihak kami kalau nak booking, nak daftar berapa. Rendah saja, Ustaz kan? Deposit tu rendah. Tak tinggi pun, dengan serendah, wallahualam saya pun lupa ya, nanti mesej ni kita ambil dulu deposit sekian-sekian, booking lah bulan 2 ke bulan 4. Nak ambil yang bulan Ramadan pun boleh kan, insya-Allah kita tengok. Alhamdulillah muslimin-muslimat, terima kasih atas semuanya. Mohon maaf salah dan silap. Kita jumpa lagi pagi besok. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan kuliah kita dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Okey, ada yang minta nombor phone. Ustaz boleh tak bacakan nombor phone hotline untuk WhatsApp? Untuk umrah ya, saya akan bacakan sekarang. Jangan lupa datang ke Galeri Terengganu, UAH di Terengganu. Jumpa saya selama 3 hari berada di sana, InsyaAllah. Okey. Sekejap ya, saya akan bacakan nombor telefon ni, tuan-puan ambil. IG ni akan hilang. Komen IG akan hilang. Jadi tuan-puan, bila saya sebut nombor, terus salin. Cuba hubungi nombor WhatsApp. Okey. Yang di FB anda boleh tengok di pin post. Di IG pula boleh tengok di bio tu kan, kita ada share nombor telefon tu. Okey Ustaz, ada tak? Mari saya bacakan.
Tim, tolong bagi tim nombor telefon hotline 014. Macam mana? Tuan Puan sekalian, tim tak ada ke? Tim tak ada tulis nombor ke? Sahabat-sahabat, saya tengok tim tak ada tulis nombor di IG ni. Orang minta nombor, tolong. Muar Johor, insyaAllah kita akan turun untuk kuliah. InsyaAllah. Sahabat-sahabat, mana tim saya tak tengok ni? Tim ada hadir sama tak kuliah ni? Saya tak nampak ni tim share nombor. Orang nak nombor ni. Mana tim? Tolong share nombor untuk umrah di IG sekarang. Tengok ramai yang nak nombor. Ustazah nak nombor. Saya di Kemaman Terengganu, Masya Allah. Ustazah turun ke Bandar Seri Permaisuri, InsyaAllah. Ustazah galeri, doakan saya dan suami dapat umrah dengan Ustazah. Amin, InsyaAllah. Ramai yang nak tunggu nombor, tak ada nombor Ustazah. Kenapa ni ya? Tim tak ada ke? Untuk share nombor? Ya, saya pegang. Ya, saya tulis pada kertas. Sekejap, sebab nombor tu bertukar hari tu. Ustaz, tak ada nombor Ustaz. Ya, saya nak ke Singapura. Sekejap, boleh sangat. Pergilah, dah dekat. Ya, tengah tunggu handphone. Ada yang tengah tunggu ni. Masya Allah. Takkan Ustazah nak kena call tim ni? Sebenarnya tim memang kena standby selalu. Ya, sekejap. Ustaz tak jumpa nombor? Sekejap. Okey. Nombor telefon untuk daftar umrah. Saya minta tim tolong komen di FB dan di IG. Biar orang boleh ni. Tolong. Okey, nombor telefonnya adalah 011. Sahabat-sahabat boleh tolong tuliskan lah. Ada yang ramai tunggu ni. Nak nombor telefon. 011 568 66167. 011 568 66167. Sekali lagi 011 5686 6167. Okey. Boleh ya sahabat-sahabat? Dah dapat tu nombor tu? 011568666167. Saya mendoakan semua sahabat-sahabat boleh Allah murahkan rezeki. Usaha, niat, doa, kumpul walaupun bermula dengan RM1. Tapi Allah akan lapangkan rezeki. Siapa yang betul-betul nekat berniat untuk menunaikan umrah, percayalah. Buat dulu, mulakan tabung, masukkan bermula dengan RM1. Lepas itu, sentiasa berdoa setiap kali lepas solat, ya Allah, aku ingin menunaikan umrah, nak melihat Kaabah, nak ziarah Rasulullah, nangis-nangis, insya-Allah akan datangnya Allah kurniakan rezeki yang tidak disangka-sangka. Allah akan beri rezeki yang tidak disangka-sangka, insya-Allah. Sahabat-sahabat, mudah-mudahan kita dapat menunaikan umrah bersama-sama ya. 0115866167. Alhamdulillah. Terima kasih. Kalau jam, kalau macam telefon tu macam lambat balas, jangan marah ya, tunggu ya, sebab ramai yang WhatsApp, ramai yang mesej. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum. Ustaz boleh tutup. Okey, ada yang kata hotel mana? Semua tu anda boleh tanya. Kita akan duduk hotel yang dekat. 50 meter saja. Kalau di Mekah tu, di Clock Tower tu kan, depan betul Masjidil Haram. Kemudian di Sofa ataupun Clock Tower, seangkatan. Di Madinah pun dekat sangat. Maksudnya penghujung dekat dengan pagar
Masjid Nabawi 50 meter saja, dekat. Dan keistimewaan umrah kita, muslimin-muslimat, kita bagi makan, kena tengok. Mungkin ada orang kata, Ustazah kenapa mahal sikit? Kenapa ada orang murah lagi Ustazah? Sahabat-sahabat kena tengok, ada package yang tak bagi makan 3 kali sehari. Tapi package kami makan 3 kali sehari, pagi, tengah hari, malam. Dan makanan berkhasiat dan makanan sihat dan ikut selera kita lah. Kita mungkin boleh, kita akan makan juga sekali-sekala makanan Arab. Tapi saya sendirilah, sekali-sekala boleh. Tapi hari-hari tu kita nak juga ikut ni. Jadi bukanlah kita nak bermewah makan di sana. Tetapi sekurang-kurangnya menguatkan tenaga kita. Makanan kalau nak beli hari-hari agak mahal muslimin-muslimat. Kalau nasi dan sebagainya, 10 rial juga ya. 10 rial, 12 rial, 15 rial. Jadi makanan hotel lengkaplah dengan sayur, dengan buah apa dan sebagainya. Jadi sebab itu kalau kita tengok ada package yang sangat rendah, cek dulu. Bukan saya ni, tapi kalau anda nak ambil package yang rendah dan sanggup tanggung makan sendiri, silakan. Cuma saya jawab awal-awal tu sebab ada orang, kadang-kadang kita buat perbandingan kan. Kita boleh tengok package umrah yang orang yang sediakan. Kita kena tengok apa yang disediakan, apa yang tak disediakan. Dan sebenarnya hampir sama je semua. Kalau tanya kenapa mahal, memang ikut SOP baru ni ada beberapa bayaran-bayaran baru. Dan memang harga sekarang ini sebab belum ramai lagi. Contoh, border India belum buka, Pakistan belum buka, Indonesia belum buka. Jadi bila dalam situasi yang belum ramai lagi, kan, Masya Allah, harga hotel masih lagi tak rendah macam dulu-dulu. Sama juga kos makanan, sama juga kos kenderaan dan semuanya. InsyaAllah. Itu sajalah penerangan secara umum ya. Sebab saya bukan part costing semua tu. Itu pihak teknikal yang uruskan. Pihak ticketing, pihak hotel kan. Ada tim. InsyaAllah walaupun kami baru, first time saya nak bawa, tapi saya ada usaha sama dengan HDG, HDG Travel yang telah lama bawa jemaah haji dan umrah. Jadi muslimin-muslimat, saya fokus kepada pengisian. Saya fokus bagaimana pengisian untuk umrah, bagaimana pengisian selingan tu. Jadi itu yang fokus saya bawa. Bab urusan teknikal memang ada pihak yang dah expert menguruskannya. Jadi insya-Allah kita berikan yang terbaik buat semua. Alhamdulillah. Sekian. Assalamualaikum.